Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu, amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para ilmu ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama berada di rumah Allah ini dalam suasana yang cukup selesa, suasana dengan cuacanya yang hujan-hujan, yang mendungnya, kemudian suasana sejuknya dengan aircon yang dipasang, penuh keselesaan kita berada di sini. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana tak semua rakan-rakan kita muslimin yang berada di luar negara sana dapat nikmat yang sama. Kita dapat merasakan betapa senangnya, betapa mudahnya untuk kita beribadat, berbeza dengan sahabat-sahabat kita di sana. Saya baru balik pagi tadi baru sampai daripada Amman, Jordan, pergi buat ada ziarah ke Maghribi, ke Saudi, kemudian menziarah anak dekat Mu'tah di Jordan. Suasana di sana kalau kita tengok sekarang ni cuaca tengah sejuk, 6 pagi tu 6 darjah Celsius. Kalau 6 darjah Celsius tu pagi, tuan-tuan tak dapat duduk macam ni kan. Kita nak pergi masjid tu pagi semalam saya nak pergi ke masjid, bangun pagilah, kita awal nak merasai berjemaah dengan warga orang Jordan ni, orang Palestin. Dia Jordan ni dia sebahagian daripada dulu orang Syam dulu kan, nak duduk dengan geng-geng dia orang ni, nak sembahyang subuh, nak pergi tu pun dengan pagi tu ributnya dengan dia punya suasana yang sejuk sangat tu. Nak pergi ke masjid penuh mujahadah, 6 darjah Celsius, pergi dengan sejuk, masuk ke masjid tu dalam keadaan sejuk kan. Nak pijak, nak pergi dia punya, nak ambil wuduk tu pun memang sangat merasa sukar untuk kita kena air yang sejuk. Kita tak rasa sini 6 darjah Celsius. Mungkin tuan-tuan yang biasa dekat overseas biasalah suasana begitu, tapi mujahadah nak pergi sembahyang subuh tu memang agak menguji keimanan kita dengan hujan, dengan ributnya kan di Mu'tah. Dan menariknya di bumi Syam ini, Jordan ni, bumi Syam ni, dekat Jordan ni, dia pihak kerajaan dia menjaga Mantiqah Athariyah ni tempat-tempat sejarah. Jadi saya pergi tu ziarah anak dekat Mu'tah tu, Jamiah Mu'tah. Masjid Mu'tah tu, tepi dia tu tempat berlakunya peperangan Mu'tah. Jadi bila kita sampai dekat tempat tu, betul tepi universiti tu, kita masuk tu, dia kerajaan Jordan ni dia dah sediakan, memang ada orang kata pengawal, dia macam jaga kat situ. Tempat-tempat ni memang ada jaga, dan dia entertain kita. Masuk tu dia tulis Ma'rakah Mu'tah situ, tempat peperangan Mu'tah. Kita masuk tu ada jaga dia. Jaga tu tempat 08, kawasan perang kan, padang pasir. Masuk ada dia punya jaga dia entertain kita masuk. Dia pun diceritalah masuk, dia tunjukkan tempat dia sini. Dia cerita bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Al-Haris kan. Al-Haris ni sebagai utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada luar daripada orang Arab, kepada orang Rom, orang Byzantine. Masa itu, ketika itu belah Syam ni dikuasai oleh orang Rom. Jadi Al-Haris Umair tu dia pergi, dia bawa risalah Nabi tu, bawa nak berdakwah, dan dia ni ditangkap oleh gubernur Rom di bahagian Balqa, dekat kawasan Mu'tah tu lah dulu.
masa zaman dulu. Kemudian ditangkap, dia tahu merupakan utusan Nabi untuk berdakwah, dipancung. Jadi Nabi SAW sangat marah, buat hantar bala tentera 3,000 orang. 3,000 orang. Jadi Arab ni bila dia bercerita, tuan-tuan, yalah, dengan semangat dia bercerita tu, dia jadi jaga kat situ, dia jadi ceritakan kita detail tu, sambil kita melihat tempat itu, tempat makrakah peperangan tu. Dia tunjukkan sinilah, nak ditunjukkan belah sana dulu daripada Hijaz tentera Islam datang, belah kanan ni Palestin, belah sini Iraq, belah sana Syam. Jadi merupakan jalan perdagangan antara Hijaz pergi ke Syam. Dia cerita dengan penuh semangat. Nabi SAW hantar delegasi 3,000 orang, yang mana disebutlah bagaimana mula-mulanya Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, syahid. Kemudian dia punya bendera tu dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib, pak saudara Nabi SAW. Pak saudara Nabi ini putus tangannya, so, dia tetak sebelah kanan, dia tetak belah kiri, perang dengan tangan. Dia bercerita lah. Kemudian tepi tu ada satu masjid. Ada riwayat dia kata mengatakan bahawa tangan Ja'far ni ditanam dekat masjid, tapi dia kata riwayat tu tak ada sumber. Tempat perang tu, tempat tu peperangan Mu'tah. Kemudian tapi jasad-jasad ni bukan tanam dekat situ. Tanya juga Arab tu, sebab apa tak tanam situ? Dia kata sebab jasad tu tiga-tiga tu, Zaid bin Harithah yang pertama syahid, kemudian Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah. 3 orang tu. Bila 3 orang itu syahid, baru Khalid Al-Walid take over, kan. Jadi 3 jenazah tu, dia ceritakan jenazah tu dikumpul oleh Khalid Al-Walid dan dia bawa ke tempat atas bukit pun, ditunjuklah atas bukit sana. Dia satu tempat tu nama dia Mazar kat sana, jauh lah, lebih kurang dalam berapa, dah 4-5 kilometer. Khalid bin Al-Walid dia bawa ke Mazar sana tu, dan jenazah tu memang ditanam di sana. Jadi kami pergi pula ke Mazar tu, ditunjuk sana pula ada masjid dia, kemudian ada makam. Betul-betul kita sampai tengok makam Zaid bin Harithah, makam Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawahah dia ke belakang sikit. Tapi cuaca sangat sejuk lah sekarang ni, 6 darjah, dan dia tengah terlalu banyak kabus. Mesti saya sampai semalam lah. Dia panggil yang Arab, dia panggil Dabab. Dia kata Dabab ni maksudnya kabus tebal, dengan hujannya, dengan ributnya. Ada Arab ni bercerita, penuh semangat. Dia ceritakan bagaimana step-step baguslah kerajaan Jordan dijaga tempat-tempat sejarah tu. Dan kita bila pergi tempat-tempat gini terasalah kita ziarah tu betul, kita ziarah sahabat Nabi SAW, para syuhada, kan, orang yang syahid, betul-betul syahid, dan ada makam dia dekat situ. Jadi bila dengar cerita tu, Allah Rabbi, kan, jauhlah dengan kita ni yang berada di Malaysia ni, hanya diuji dengan suasana begini je lah, penuh keselesaan. Namun untuk datang kuliah tu pun kita pun rasa berat. Allah Ta'ala uji sedikit saja. Jadi Alhamdulillah sampai pagi ni dengan selamat di sini. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian, Di Balik Tabir Kematian karya Al-Imam Al-Ghazali. Yang mana kitab ini dia membicarakan tentang 2 bahagian. Satu bahagian sebelum kematian, satu bahagian lagi selepas kematian. Al-Imam Al-Ghazali dia satu karya dia yang besar, namanya Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin yang berbelas-belas jilid tu, bab yang terakhir sekali adalah bab Zikru al-Maut, mengingati mati, wa ma ba'dahu. Bab yang akhir sekali dan Ihya Ulumuddin. Maka inilah kitab dia. Setelah dia ajar kita bagaimana nak dapatkan hidayah, bagaimana nak mencari redha Allah, bagaimana nak beribadat, bagaimana nak menjadikan kehidupan kita ini satu hidup yang hidup beragama. Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama tu. Kita ni hidup dengan ilmu agama Allah. Bukannya maksudnya kita mempelajari agama, kita semayang, kita puasa, kita buat ibadat ni sekadar ritual. Dia tak nak macam tu.
Imam Ghazali dia nak kita buat tu kita rasakan hidup. Amalan, ibadat yang kita buat tu mendapat redha Allah, kita buat dengan penuh ikhlas tu. Benda-benda macam tu dia nak lahirkan. Yang mana kita kalau tengok pada hari ni tuan-tuan, kita datang semayang ni lah terpaksa lah. Kata kan, semayang ni tahu benda ni wajib, walau beratnya nak semayang. So, benda-benda macam ni yang Imam Ghazali dia tak nak. Dia nak jadikan kita ni dalam kita beribadat tu kita rasakan kemanisan, kenikmatan kita beribadat. Apabila kita kenal Tuhan, kita yakin kita ada keimanan, kita ada rasa kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tak ada pada kita hari ni. Kita hari ni kita buat ibadat sebab tanggungjawab, wajib kan, kena buat tu gini. Kita rasa berat sebab itu. Tapi kita tak rasakan kasih dan cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Tapi kalau andai kata kita dapat bina dalam diri kita ini, beribadatnya kita itu, semayangnya kita, puasanya, infak kita, merasakan ini merupakan satu kasih cinta kita kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dia lain tuan-tuan, lain, rasa dia lain. Tuan-tuan lah masing-masing ada isteri, ada suami, ada anak-anak, dia beza. Kita anak-anak kita ni, kita tengok dia tu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan suka kita. Walaupun apa kita buat, kita tak rasa benda berat. Seorang ibu yang dia ada anak dia bila berak, buang air, kejap berak, sakit perut, malam nak menyusu semua, dia tak rasa benda tu berat. Dia rasa sebab apa? Sebab ada rasa kasih sayang. Susah nak bangun malam pukul 3, pukul 4 pagi kan, kejap menangis, kejap itulah, beginilah, macam-macam masalah dalam membesarkan anak-anak. Tapi dibuat tu sebab apa dia boleh buat? Dia buat dalam keadaan dia kasih sayang. Dibuat tu rasa kasih sayang. So benda itu yang tak ada dalam bagaimana kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada benda tu. Jadi bila tak ada benda tu yang semayang kita pun duk pusing sana pusing ni, rasa berat, nak buat ibadat pun payah. Maka Imam Al-Ghazali dia letakkan bab yang terakhir dalam Ihya Ulumuddin itu, iaitu tajuk dia Zikru al-maut wa ma ba'dahu, mengingati mati dan selepasnya. Dan dia bahagikan kepada dua bahagian sebelum mati dan juga selepas mati. Dan dia bawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita, kisah-kisah ni semuanya untuk menyuntik kita semangat. Bagaimana melihat Nabi buat ibadat, bagaimana sahabat buat ibadat, bagaimana salafus salih, tabi'in mereka ni beribadat. Mereka ini menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bila kita baca, kita dengar tu jadikan bagaimana kita nak mencontohi, mengambil inspirasi daripada kehidupan salafus salih ni ada dalam diri kita. Walaupun kita ni tak hebat mana, kita ni biasanya jenis cak ayam je orang kata kan, jenis coknya pening-pening kita ni kan. Tapi bila kita dengar tu, ya Allah ya Tuhanku, ada detik dalam hati kita, ya Allah ya Tuhan, aku dah dengar banyak cerita, aku dengar ayat Quran, ya Allah, aku dengar hadis Nabi, ya Allah, aku dengar para sahabat begini ibadatnya, aku dengar salafus soleh begini, ya Allah, aku ni kenapa masih berat lagi, gitu. Dia kena ada dalam diri kita. Kenapa aku ni beribadat? Kemanisan itu dia tak rasa, nikmat tu dia tak rasa di doa. Jadi bila kita ada begitu, kita rendahkan diri kita tu, turun, rendahkan diri kita. Jadi ego kita tu, orang kata takabur, sombong, riak, itu pun diturunkan. Dan kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Kuliah kita yang terakhir ialah pada 17 hari bulan 11 yang lalu pada bulan lepas. Kita masih membicarakan bab yang kedua, iaitu bab yang disusun oleh Al-Imam Ghazali, iaitu keutamaan sedikit angan-angan. Bab yang pertama, Al-Imam Ghazali dia menceritakan bagaimana betapa pentingnya kita ini mengingati kematian. Bagaimana kita nak mengingati kematian, kemudian dorongan supaya kita selalu ingat dan menjadikan hati kita ni selalu ingat kepada perkara kematian. Itu bab yang pertama. Dan Imam Al-Ghazali dia pecahkan manusia ni kepada 4 bahagian. Ada je lalai, ada ingat, nak bertaubat, ada yang mengharapkan keridhaan Allah. Ada 4 bahagian Imam Ghazali. Itu kita dah bicarakan. Dan bab kedua didatangkan dengan tajuk sedikit angan-angan. Apa dia keutamaan sedikit angan-angan? Sebab apa? Imam Ghazali sebut angan-angan ni lah yang menjadikan manusia ini lalai.
Bila dia banyak duduk dekat dunia yang sementara, tetapi angan-angan dia banyak, nak itu, ini nak buat begitu, begini, sedar-sedar Allah ambil nyawa, mati. Sedangkan persiapan untuk mati itu kita tak buat dengan sebaiknya. Sebab apa? Sebab kita banyak angan-angan dengan dunia. Maka Imam Ghazali dia bawakan tajuk sedikit angan-angan, muka surat 23 tu kita sambung. Imam Ghazali dibawakan seseorang meriwayatkan, kata, setelah kematian Zurarah bin Abu Aufa, aku bermimpi melihatnya. Aku bertanya, amal apakah yang paling berharga di sisi anda? Ia menjawab, tawakal dan tidak banyak angan-angan. Dia, kalau kita tengok para ulama dulu, ahli-ahli sufi dulu, salafus soleh dulu, mereka ini kalau berkawan, tuan-tuan, dia berkawan, bukan berkawan setakat dunia aja, tapi dia berkawan dengan kawan dia. Dia kata, kalaulah aku mati besok, kalaulah aku ni mati besok, ataupun kau mati besok, dia kata, aku nak minta dengan Allah supaya aku dapat bertemu dengan kau di alam sana, kan? Contohnya lah, tuan-tuan, ada kawan rapat, datang kuliah sekali, datang pengajian sekali, pergi buat program bersama. Memang jenis jemaah kita yang rapat, pengusi ke AJK, memang rapat. Bila kita dah selalu, kita akan bincang perkara, bukan perkara dunia, tetapi kita berbincang perkara akhirat. Sama-sama AJK, sama-sama kawan kita yang rapat, kita bincang perkara akhirat. Kita bincang, kita ni besok agaknya bila mati macam mana ya? Ada. Dia akan ada benda begitu. Bila kita ni ada rakan yang boleh berbincang perkara akhirat, bukan perkara dunia. Dunia memang kita bincang lah, nak beli rumah, beli kereta, itu biasa. Ini kawan yang rapat, kita bincang benda akhirat. Kita bincang, aku ni amal ibadat tak banyak ni, risau dosa lah, zaman muda-muda dulu lelak, tak tahu nak, tak boleh nak cerita. Dia tu, kawan tu, aku pun lebih kurang kau juga, sama gini-gini. Kita mati besok macam mana? Tengok, dia ada geng, geng boleh bincang akhirat. Maka para ulama ni, salafus salih ni, dia bincang dengan geng-geng dia yang baik-baik. Jadi dia kata, kalau kau mati dulu ataupun aku mati dulu nanti, macam mana agaknya alam sendiri, aku nak minta supaya dengan Allah, supaya besok aku dapat jumpa kau walaupun kau dah mati, kan? Jumpa di alam roh. Nak tahu cerita kawan dia dah mati, macam mana kau mati besok, rasa kau macam mana, apa sebenarnya tentang kau. Mereka ni ada perbincangan sedemikian. Maka ini yang berlaku. Imam Ghazali dia bawakan riwayat, seseorang meriwayatkan, dia kata setelah kematian Zurarah bin Abu Aufa, aku bermimpi melihatnya. Maka dia mimpi jumpa dengan Zurarah bin Abu Aufa ini, kawan dia. Dia kata, aku bertanya, maka dia bertanya, amal apakah yang paling berharga di sisi anda? Jadi bila dia jumpa di alam, bukan alam dunia ni lah, di alam roh, dia tanya balik, sebenarnya amal apa yang paling berharga yang kita buat dulu sama-sama kita beribadat? Maka apa yang dijawab oleh Zurarah bin Abu Aufa ni, dia kata, ia menjawab, tawakal dan tidak banyak angan-angan. Maksudnya dalam kehidupan dia, kehidupan seharian dia itu, amal yang paling berharga bila dia mati, dia rasakan pada diri dia adalah apa? Tawakal. Tawakal ni benda yang dibuat tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kepada Allah dan tidak banyak angan-angan. Bila sampai waktu kita nak mati ni, tuan-tuan, dia tak ada dah, kita tak ingat dah benda, tak ingat rumah dah, harta kita ingat Allahu Akbar, apa yang boleh aku bawa ni. Maka ketika itu tak ada lain dan tidak bukan hanya tawakal pada Allah. Tawakal, kita serah pada Allah, apa setakat mana yang dapat kita buat, amal awak itu. Jadi bila ditanya amal apa yang paling berharga, dia kata tawakal. Endingnya tawakal. Itu dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut, kita ni kalau Nabi sebutkan, beri gambaran, kalau ada seekor unta tu tak boleh kita lepas gitu je. Unta tu kena tambat dulu, ikat elok-elok, kemudian baru tawakal pada Allah. Maksudnya kena ada amal dulu dibuat, ibadat dulu dibuat, usaha dulu. Setelah usaha tu dibuat, baru akhirnya bertawakal kepada Allah. Tengok Allah Ta'ala nak buat macam mana. Tu dah hadis tu Nabi sebut, kalau unta tu kita dah tambat, kita dah ikat. Kalau orang nak curi tu cerita lain. Maksudnya kita dah
ikhtiarkan, tambat. Bukanlah kita lepas letak tu kita tawakal, bukan begitu. Tapi maksudnya dengan setelah usaha dilakukan. Dan dia kata yang paling berharga adalah tawakal kepada Allah, serah pada Allah apa yang telah kita buat itu. Dan yang kedua ialah tidak banyak angan-angan. Jadi bila dah mati, nak mati masuk ke alam akhirat tu, dia nampak dah dunia ni tinggal lah segala-galanya, dan tak banyak angan-angan tu dah. Itulah sebenarnya amal yang paling berharga. Kemudian Imam Ghazali dia bawakan riwayat Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, zuhud terhadap dunia ialah dengan tidak banyak angan-angan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, zuhud terhadap dunia ialah dengan tidak banyak angan-angan, bukan dengan memakan makanan yang kasar atau memakai pakaian yang perlu. Kadang-kadang orang salah faham. Dia kata zuhud ni, maksudnya zuhud ni tuan-tuan kena duduk kat masjid je, beribadat je. Ataupun bila katakan zuhud ni, makan pun tak boleh makan benda yang sedap-sedap, buah durian tak boleh makan kan. Duduk kat hotel yang mewah tak boleh, pakaian yang cantik tak boleh pakai kan. Bukan maksud dia begitu kan. Sufyan Ats-Tsauri disebut, dia kata zuhud terhadap dunia, zuhud kita terhadap dunia ialah dengan tidak banyak angan-angan. Maksudnya dengan dunia ni kita tak ambil banyak, kita berkira-kira dengan amal perbuatan kita dengan dunia ni, tidak banyak angan-angan dengan dunia, bukan dengan memakan makanan yang kasar, bukan makan makanan benda yang murah, yang tak sedap, ataupun kita memakai pakaian yang perlu, pakaian yang tak cantik, pakaian yang murah, tidak. Itu bukan maksud dia zuhud. Kadang-kadang orang ni diberikan tanggapan dia zuhud pakai selekeh kan. Lebih tak, zuhud tu adalah dengan mengambil kira kita tidak banyak angan-angan dengan dunia. Dunia ni kita ambil, tapi setiap apa yang kita buat di dunia ini, dia ada nilai ibadat di sisi Allah. Tuan-tuan, kalau seorang businessman, Allah berikan kelebihan otak cerdik, jenis pandai, buka satu syarikat untung puluh juta, boleh buka lagi. Jangan berhentilah, kata cukup dah, aku nak duduk kat masjid je lah zikir. Jangan. Sebab tak ramai orang yang otak Allah Ta'ala bagi cerdik macam tu. Kalau tuan-tuan ni jenis cerdik pandai, tak ramai kan. Tuan-tuan bila Allah Ta'ala bagi cerdik pandai, boleh macam itu fikir, sekarang ni aku ni Allah Ta'ala bagi otak cerdik pandai, buka bisnes jadi. So jangan berhenti, teruskan bisnes, buka bisnes, cari orang yang susah, bagi kerja, bagi mereka ni gaji yang selesa, kehidupan yang selesa, buka lagi, bantu orang Islam, buka tu bisnes lagi, buka syarikat lagi, buka satu perniagaan lagi, bukan atas dasar untuk dapat untung, bukan atas dasar untuk buat bekal dunia. Ini yang dia katakan, tidak banyak angan-angan dengan dunia, teruskan. Tapi kita kenal, kita sekarang ni Allah Ta'ala bagi aku kelebihan di sudut itu, cerdik aku begini, okey, terus. Tuan-tuan mungkin sibuk, jenis orang macam ni tak sempat nak kuliah banyak kan, tapi dia bantu orang Islam satu-satu, dia bantu begitu begini, dia banyak orang Islam yang selamat dengan bawah syarikat dia. Ni kita nak generasi yang begini yang perlu ada. Bukan maksudnya jangan banyak angan-angan tu, terus duduk masjid dia zikir, lepas tu zikir, makan bubur je. Tak begitu. Tengok kedudukan kita tu berada di label mana yang Allah berikan. Kalau kita ni jenis ada kebolehan di sudut IT, mungkin sumbangan kita sudut IT, tapi apa yang kita buat itu bukan untuk dapat habuan dunia, tapi untuk kita dapat habuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni jenis pandai bahagian pengurusan. Apa yang boleh kita uruskan dunia ini, yang mana setiap kita buat ni, aku buat ni lillahi ta'ala, aku buat ni kerana lillahi ta'ala. Tuan-tuan ada kuasa memberi arahan satu, ataupun tanda tangan tuan-tuan tu, tukang sign check tu kan, tengok mana yang boleh, ini aku tanda tangan ni, letak ni 5 juta ni, tapi aku yakin duit ni besok dia sampai pada fakir miskin. Kita nampak benda tu, yang tu yang perlu ada. Bukan maksudnya berarti tak payahlah berhenti terus kan, duduk, jangan. Sebab itu kan Islam dia tak ajar begitu sedemikian ya. Okey, itu yang maksud zuhud itu.
Zuhud tu ambil dunia itu, tetapi tidak banyak angan-angan untuk bekal bahagian kita dengan dunia. Pastikan yang kita buat tu dia bekal untuk akhirat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, pada satu hari Al-Mufaddal bin Fudalah berdoa memohon kepada Allah agar ia tidak memiliki angan-angan sama sekali, dan doanya dikabulkan sehingga ia tidak punya selera makan dan minum. Lalu ia berdoa lagi kepada Tuhannya supaya angan-angannya dikembalikan kepadanya. Setelah doanya dikabulkan, ia kembali dapat makan dan minum dengan enak. Ini Imam Ghazali dia buatkan riwayat. Seorang ulama ni, dia nak rasa bagaimana apabila dah tak ada keinginan. Manusia ni, angan-angan ni ada keinginan. Kalau manusia ni tak ada keinginan, bagaimana? Dia nak rasa tu, dia minta dengan Allah. Kalau tak ada keinginan tu, maka Mufaddal bin Fudalah dia doa minta kepada Allah supaya tak ada keinginan dah, tak ada nak angan-angan, minta Allah kabulkan doa dia. Bila tak adanya angan-angan tu, baru dia tahu sebenarnya makan pun tak nak dah. Dia selera makan pun tak ada, nak makan tak nak minum pun tak nak. Jadi tuan-tuan mana yang badan sihat-sihat ni, macam badan saya ni, alhamdulillah. Kita ni Allah Ta'ala beri ni nikmat. Makan ni juga satu nikmat. Ada sahabat-sahabat kita yang hilang selera untuk makan minum, dah ditarik ni nikmat itu. Tu nikmat yang Allah berikan. Bila ditarik nikmat itu, dia tak rasa. Nak makan dengan minum pun dia tak nak. Kemudian dia doa balik, minta Allah Ta'ala berikan balik dia angan-angan supaya ada rasa nak makan. Barulah dia dapat merasai ini nikmat tersebut. Cuba yang tuan-tuan, perut kita pergi kedai, tengok kedai tom yum ke, sup ekor ke, tengok kedai mamak ke, nasi Arab ke, semua yang tak ada rasa, tak ada perasaan langsung untuk makan dan minum. Beza. Semua tak ada nafsu langsung. Sebab itu sebelum ni para ulama disebutkan bahawa nikmat itu, makan dengan minum itu sesuatu kehendak tak ada, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, Al-Hasan pernah ditanya. Hasan ni biasa disebut ialah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama zaman tabi'in. Al-Hasan pernah ditanya, wahai Abu Sa'id, kenapa anda tidak menyuci baju anda? Ia menjawab, ada urusan yang lebih mendesak daripada hal itu. Katanya, kematian itu diikatkan pada ubun-ubun kalian dan dunia dilipat di belakang kalian. Ini Al-Hasan ni dia ditanya, wahai Abu Sa'id, kenapa anda tidak menyuci baju? Wahai Abu Sa'id, kenapa anda tidak menyuci baju? Dalam kalangan ulama-ulama sufi ni ada, mereka ni kalau beribadat tu sampai peringkat baju pun tak sempat nak basuh. Kemudian ia menjawab, ada urusan yang lebih mendesak daripada hal itu. Maksudnya untuk basuh baju ni bukanlah satu benda yang penting, ada lagi penting daripada itu. Kenapa? Dia kata kematian itu diikat pada ubun-ubun kalian. Kata dia, mati itu dia dekat kepala, ke ubun-ubun dia, terikat dekat ubun-ubun, dan dunia dilipat di belakang kalian. Dunia tu di belakang dia, maksudnya kalau cabut tu boleh mati bila takutnya dia pada kematian. Okey. Kemudian seterusnya Al-Imam Al-Ghazali dibawakan muka surat 24 itu, seseorang mengatakan, aku laksana seseorang yang menjulurkan lehernya ke arah pedang, terhunus yang tinggal menunggu bila masa akan dihunus. Maksudnya bila masa akan dipancung. Imam Ghazali buatkan riwayat, aku laksana seseorang yang menjulurkan lehernya ke arah pedang terhunus, nak berikan gambaran bagaimana kehidupan manusia dekat dunia ini. Imam Ghazali dibawakan kisah ini bahawa kehidupan ini adalah seolah-olah kita menjulurkan leher ke arah pedang yang sangat tajam yang menunggu masa nak dipancung aja. Itu ibarat kehidupan di dunia ni. Jadi mana mungkin kita mempunyai angan-angan yang terlalu banyak dengan dunia ni, kehendak yang macam-macam dengan dunia ini
Okey. Kemudian seterusnya Al-Imam Al-Ghazali, dia bawakan riwayat daripada Daud At-Tai. Dia mengatakan, apa kata Daud At-Tai? Seandainya aku berangan-angan dapat hidup 1 bulan lagi, itu bererti aku telah melakukan sesuatu yang kejam. Bagaimana aku boleh berangan-angan seperti itu sementara aku melihat malapetaka yang mengejutkan boleh menimpa manusia bila-bila sahaja, baik siang maupun malam. Ini kata Daud At-Tai. Kalaulah aku ni angan-angan dapat hidup 1 bulan lagi, kalau dia rasa boleh hidup lagi, dia meyakini dia dapat hidup 1 bulan lagi, dia kata ini dah melakukan satu benda kezaliman, satu benda yang kejam. Sebab apa? Bagaimana dia boleh menjangkakan ini hidup 1 bulan lagi? Bagaimana dia boleh berangan-angan dia dapat hidup 1 bulan lagi, sedangkan dia depan dia tengok orang jalan aksiden mati, kan? Buat kerja ni jatuh patah kaki. Musibah tu bila-bila masa saja boleh kena. Dan mati itu dia tak tunggu tua. Tak tunggu umur tua dah sakit, tak, bila-bila masa aja boleh mati, ya. Kemudian kata Imam Ghazali, dia ceritakan bahawa pada satu hari Syaqiq Al-Balkhi mengunjungi salah seorang gurunya bernama Abu Hashim Ar-Rumani dengan mengenakan perhiasan pada pakaiannya. Sang guru bertanya, apa yang kamu kenakan itu? Syaqiq menjawab, sedikit hiasan pemberian salah seorang temanku sebagai kenang-kenangan. Ia ingin aku memakainya dalam santap malam nanti. Sang guru berkata, wahai Syaqiq, apakah kamu berfikir bahawa kamu akan dapat bertahan hidup sampai malam nanti? Sudah, aku tidak akan berbicara lagi denganmu. Selesai berkata seperti itu, ia langsung menutup pintu lalu masuk. Ini kalau kita tengok dalam kisah guru sufi yang dulu lah, ulama-ulama dulu salafus salih ni, mereka ni ada anak-anak murid yang ditrain, yang dididik, diajar, ditrain dengan akhlaknya, dengan peribadinya, dengan keterampilannya. Maka dia dah, seorang guru ni dia dah train anak murid jadi begini. Lama tak jumpa, tiba-tiba anak murid ni datang. Bila anak murid ni datang, dia nak tengok ilmu yang diajar tu adakah mutaathir, terkesan pada anak murid dia tu, jadi tak? Bila dah lama. Tapi bila berlaku begini, dia tengok berlaku sebaliknya. Apa yang berlaku? Syaqiq bin Balqi ni dia datang pergi jumpa guru dia Abu Hashim Rumani, yang mana bila dia pergi tu, dulu guru dia ajar pakai pakaian biasa-biasa je, tak ada pakaian cantik-cantik semua, kan. Adalah amal-amal yang diajar oleh guru dia, ilmu-ilmu yang disampaikan. Tapi bila dia tengok anak murid dia Syaqiq Balqi ni pakai pakaian yang cantik, ada perhiasan yang tertentu yang dia pakai, sedangkan dia datang nak pergi jumpa guru dia tak ajar pun begitu. Jadi dia tengok dah lain, dah berubah. Contohlah, tuan-tuan mana kalau tuan-tuan pernah belajar pergi pondok mana, tuan guru kan, dulu belajar datang pakai kain plekat, kan, elok pakai kepiah, pakai serban cantik, kan. Tiba-tiba datang pakai seluar jin, baju tengkorak, kan. Lain rasanya. Tok Guru tengok awak jadi pelik macam ni, kan. Dah berubah. Walaupun tak salah pakai baju, gambar tengkorak, gambar lain ni dia pakai tu, tapi dengan rambutnya tengok dah lain, kan. Jadi guru ni dia rasa, Allahu Rabbi, aku ajar dia bertahun-tahun macam ni berakhir dia, kan. Ada beza tu. Maksudnya kalau kita ni belajar pergi jumpa Tok Guru, jadi kita kena bawa suasana Tok Guru ajar tu bagaimana, dia nak kita jadi macam mana. Kalau dulu pakaian elok, cantik, beradab, sopan, lepas 10 tahun jumpa tengok, lain dah cara pakai dia, kan. Cara rambut dia, cara potong, cara cakap dia, kan. Dulu beradab, santun dia, sekarang cara bahasa dia pun dah berbeza. Ini yang berlaku. Syaqiq Balkhi ni dia jumpa guru dia yang mana Abu Hashim Ar-Rumani. Dia pakailah perhiasan, pakaian sikit cantik. Kemudian guru dia tanya, apa yang kamu kenakan itu? Dia tengok, lain ke pakai ni? Dia kata, Syaqiq dia kata, sedikit hiasan pemberian kawan-kawan dia kata suruh pakai sikit, buat kenang-kenangan. Ia ingin aku memakainya dalam santap malam ni. Malam nanti ada
ada dinner dengan dia. Dia tahu kalau kita lah kata malam ni dinner, dia suruh pakai pakaian ni lah, tak tahu lah ada pakai bow, jaket ke macam mana kan pakaiannya yang kemat. Kemudian guru berkata, wahai Syakir, apakah kamu berfikir bahawa kamu akan dapat bertahan hidup sampai malam nanti? Sudah, aku tidak akan berbicara lagi denganmu. Selesai berkata seperti itu, ia langsung menutup pintu lalu masuk. Guru ni dia kecewa. Kalau anak-anak murid yang dah diajar dulu jadi dah, ketika keluar belajar tu cantik dah, cantik akhlaknya, perangainya, adabnya, tapi selesai berapa tahun datang tengok berubah, kecewa tuan-tuan. Tuan-tuan lah, masing-masing ada anak kan, kita anak kita didik sekolah rendahnya, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, cantik, belajar agamanya, solatnya bagus, masih duduk dengan kita, dengan mak ayah semayang okey ikut. Tapi bila keluar belajar, pergi buat degree, pergi belajar sana sini, kerja ke, balik dah tak kerti solat subuh dah. Dulu kalau subuh tu bangun sekali, elok semayang sekali, lepas dah kahwin tengok dah tak kenal dah subuh, maghrib isya tak kenal dah. Terasa tuan-tuan, kita mak ayah kata, ya Allah ya Tuhanku, dulu aku ajar dia ni elok, semayang elok, bangun elok, boleh ibadat sekali, semua benda yang wajib je. Sekarang kita tengok hidup dia porak-poranda. Allah Rabbi, kita sebagai mak ayah so Allah Rabbi, kenapa Allah Ta'ala uji sedemikian? Rasa seolah kita tak berjaya mendidik, walaupun sebenarnya dia dah lepas, mungkin dah kahwin, dah ada tanggungjawab lain, tapi benda asas yang kita ajar dulu, elok semayang ikut waktu, tak ada dah. Dulu subuh elok bangun sebelum azan. Sekarang ni bukan lepas azan, lepas isyraq baru dia bangun kan. Nak kejut pun dah payah. Dulu elok sekali dua je, abang bangun, along bangun, elok bangun. Soal ni tak boleh, kejut, kena marah, ganggu dia tidur, berlaku tuan-tuan pada hari ni. Jadi itu kecewa. Jadi ini yang berlaku. Seorang guru tu dia akan kecewa bila anak murid dia jadi sedemikian. Okey. Kemudian Imam Al-Ghazali dibawakan dalam salah satu khutbahnya. Dalam satu khutbah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Oleh kerana itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat. Jadilah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri pahala dan hukuman yang telah disiapkan oleh Allah. Tanamkanlah perasaan cemas dalam hati kalian. Jangan habiskan waktu kalian sehingga hati kalian menjadi keras, lalu kalian tunduk kepada musuh kalian. Demi Allah, tidak akan dapat bebas berangan-angan seseorang yang tidak tahu apakah ia masih mendapati waktu pagi ketika ia sedang berada di waktu petang, dan apakah ia masih mendapati waktu petang ketika ia sedang berada di waktu pagi. Mungkin boleh jadi di antara waktu petang dan waktu pagi ada kematian. Betapa sering kita melihat orang yang tertipu oleh dunia. Orang boleh bergembira kerana yakin ia akan selamat dari azab Allah, tetapi sebenarnya yang patut bergembira ialah orang yang selamat dari huru hara hari kiamat. Seseorang yang tidak segera mahu mengubat lukanya, maka luka itu akan menjalar ke mana-mana. Jadi mana mungkin ia boleh bergembira. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menyuruh kalian melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan. Hal itu akan membuat aku rugi. Aib-aibku akan terungkap dan kemiskinanku akan terlihat nyata pada hari ketika kekayaan dan kemiskinan diperlihatkan dan ketika neraca amal dipasang. Kalian semua telah melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Jika hal itu dilihat oleh bintang-bintang, ia akan berguguran. Jika dilihat oleh gunung ganang, ia akan runtuh. Dan jika dilihat oleh bumi, ia akan terbelah. Asal kalian tahu bahawa di antara syurga dan neraka tidak ada tempat, dan bahawa kalian pasti akan menuju ke salah satunya. Wah, ini kalau kita tengok kalam-kalam kata-kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan, dia khalifah tahun 99 Hijrah hingga 101. 99, 101, dalam 2 tahun lebih.
tapi zaman dia menjadi khalifah, azan maksud tu bila luar azan.
Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi ya. Kita habiskan perenggan ini, kisah yang terakhir. Kita malam ini kita masih membicarakan kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Imam Ghazali untuk memberikan inspirasi dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini jangan banyak angan-angan dengan dunia. Bukan bererti kita meninggalkan dunia, tapi kita mengambil dunia itu dan meletakkan pada tempat yang sepatutnya, agar semua amal ibadat yang kita buat di dunia ini menjadi bekal ibadat kepada kita di hari akhirat ya, kelak nanti. Dibawakan kisah Zurarah bin Abu Awfa yang telah meninggal dunia, dia temu balik dengan kawan dia yang hidup. Kemudian kata-kata Sufyan Ats-Tsauri yang membicarakan apa itu ta'rif kepada zuhud. Kemudian kisah Mufaddal bin Fudalah yang mana dia ni kalau minta dengan Allah, ya Allah hilangkanlah aku ni rasa nak makan nak minum, hilangkan angan-angan makan dan minum dia tak nak. Kemudian kisah bagaimana Hasan Al-Basri dia ditanya tentang seorang rakan yang bernama Abu Sa'id, sehingga kan pakaian pun tak sempat dia nak basuh. Kerana apa? Kerana memikirkan tentang kehidupan akhirat, tak nak berlakunya banyak angan-angan. Begitu juga kisah Daud At-Tai, kalau berangan-angan dapat hidup 1 bulan sekalipun, dia rasakan itu pun sepatutnya tidak berlaku, sebab mati itu boleh datang pada bila-bila masa. Kemudian dibawakan kisah bagaimana Syaqiq Al-Balqi yang mana dia ni yang dah ditrain, dah ada dah jadi orang yang baik, datang balik pergi jumpa guru dia tapi dah berubah, tak macam dulu. Kan dia sudut pakaian dia, tok guru pun saya macam mana dah berubah ni. Itu memberikan gambaran terkesannya dengan kehidupan dunia. Dan akhirnya ni perenggan yang akhir yang kita ambil ini iaitu kisah bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam khutbah dia kita tahu Umar bin Aziz ni jadi khalifah. Daripada dia seorang gubernur, diangkat dan akhirnya dia khalifah selama 2 tahun. Dia mentadbir, dan dalam masa 2 tahun selepas kematian dia itu, tahun akhir dia mentadbir pada ketika itu, diriwayatkan bahawa duit zakat nak bagi tak ada orang nak terima. Bagaimana keberkatan dalam dia mengurus takbir dengan penuh mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dapat pemimpin begini, tu yang akhirnya duit zakat nak bagi tak ada orang nak terima. Label macam tu. Kita hari ini tuan-tuan pergi pusat zakat tu orang berbaris, tak betul-betul kan? Masalah itu, masalah ini, masalah itu hari ini gitu. Tapi Umar bin Abdul Aziz zaman dia jadi khalifah, zakat tu nak bagi tak tahu nak bagi kat siapa, tak ada orang terima. Tengok keberkatan dalam pemerintahan. Kita perlu pemimpin yang begini akhlaknya. Tengok apa yang dia sebut dalam khutbah dia, dalam ucapan dia. Dia katakan, apa dia kata? Setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Dia ingatkan orang yang berada di bawah pemerintahan dia, rakyat dia, pemimpin-pemimpin bawahan dia, pegawai dia, diingatkan apa? Setiap perjalanan perlu ada bekal. Oleh itu jadikanlah takwa itu bekal untuk perjalanan ke akhirat. Dia kata, dia sebutkan perkataan menjadikan takwa itu sebagai bekal untuk ke akhirat. Tuan-tuan, dia kata aku akan mati, kamu semua akan mati, so jadikan takwa bekal ke akhirat, kata Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, kemudian kata Umar bin Aziz, dia kata jadikanlah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri pahala dan hukuman yang disiapkan oleh Allah. Jadikan kita ini dah dapat lihat dengan mata kepala sendiri pahala tu banyak mana nampak. Buat amal ibadat ni pahala dia, buat dosa ini hukuman dia. Boleh nampak sampai tahap begitu. Kemudian kata Umar Abdul Aziz, dia kata tanamkan perasaan cemas dalam hati. Jangan habiskan waktu sehingga hati kalian menjadi keras, lalu kalian tunduk kepadamu musuh-musuh kalian. Dia kata. Kemudian apa yang Umar bin Aziz dia pesan, dia kata betapa sering kita melihat orang yang tertipu dengan dunia.
Ramai kita tengok orang sekarang ni tertipu dengan dunia. Dia kata orang yang bergembira kerana yakin dia akan selamat dari azab Allah, kehidupan seronok aja. Tetapi sebenarnya yang patut bergembira ialah orang yang selamat dari huru-hara hari kiamat. Umar bin Abdul Aziz dia bagi tahu, dia pesan pada rakyat dia, orang yang sepatutnya bergembira adalah orang yang selamat dari huru-hara hari kiamat. Itu sepatut orang yang bergembira, kan? Tapi selagi mana kita ni tak dapat merasakan kita ni selamat daripada huru-hara hari kiamat, kita tak sepatutnya jadi orang yang bergembira. Kemudian kata dia, seseorang yang tidak segera mahu mengubat lukanya, maka luka itu akan menjala ke mana-mana. Ya, Umar bin Aziz dia berikan gambaran, kita ni kalau ada penyakit, kalau penyakit kita tu kita tak ubati, penyakit hati, penyakit angan-angan dunia, nakkan dunia, kita biarkan, maka dia akan merebak sedikit, makin banyak, penyakit tu akan makin teruk. Maka perlu diubati. Jadi mana mungkin ia boleh bergembira, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menyuruh kalian melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan. Hal itu akan membuat aku rugi, aib-aibku akan terungkap, dan kemiskinanku akan terlihat nyata pada hari ketika kekayaan dan kemiskinan diperlihatkan, dan ketika neraca amal dipasang. Umar bin Abdul Aziz dia sangat takut. Dia sangat takut ketika mana dihisap di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah Taala bukan hisap dia je sebagai khalifah, tapi dia tu dihisap dengan semua yang berada di bawah kepimpinan dia. Apa salah silap dia semua, ketika itu Allah Taala akan tunjukkan. Jadi dia sangat takut keadaan itu berlaku sebagai seorang khalifah. Kalian semua telah melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Jika hal itu dilihat oleh bintang-bintang, ia akan berguguran. Kata Umar bin Aziz, kalaulah bintang-bintang ni nampak bagaimana Allah menghisap, maka bintang-bintang akan berguguran. Jika dilihat oleh gunung ganang, ia akan runtuh, dan jika dilihat oleh bumi, ia akan terbelah. Asal kalian tahu bahawa di antara syurga dan neraka tidak ada tempat, kata Umar bin Aziz. Dia tutup khutbah dia. Dia tutup khutbah ucapan dia Dia kata, kamu kena tahu semua bahawa hidup kita ni dia berakhir antara syurga dan neraka. Dia kata tidak ada tempat yang ketiga. Dia tak ada, sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka Allah. Tidak ada tempat yang lain daripada itu. Kalau tuan-tuan jadi orang yang baik, insya-Allah masuk syurga. Buat salah dosa, tempat dia neraka. Tak ada tempat selain pada itu. Dan bahawa kalian pasti akan menuju ke salah satunya. Dan kata Umar bin Aziz, sudah pasti kamu semua akan masuk salah satu di antara dua itu, sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, moga-moga kisah-kisah sebegini menjadi inspirasi dan kehidupan kita, dan kita meletakkan amal-amal yang kita buat seharian ini ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi bekal kita untuk di dunia, dan bekal itu boleh kita persembahkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh cakap nanti kan, bila mana kita ni mati, kita ni dia angkat, dihisap depan Allah, ya Allah, ya Tuanku, aku ni tak banyak amal ya Allah, sikit aja ini aku buat, tapi kita yakin amal yang kita buat tu ada nilai baik dan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.